Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek. Ayuh kita tonton, kemudian saya berikan ulasan dan react. Kadang dia mengaji ni nak apa sebenarnya? Dia nak gah ke? Dia nak orang kata dia alim besar. Sebab tu dia ajak debat dengan orang supaya orang tengok semua orang kalah dengan dia. Sebab dia paling tinggi sekali, ilmu paling hebat dalam negara ni. Dia habislah macam tu. Padahal orang dulu-dulu, ulama dulu-dulu mengaji bukan nak tunjuk siapa hebat. Ulama dulu-dulu mengaji supaya ilmunya dapat disebarkan pada orang ramai. Kemudian orang ramai sama-sama amalkan agama ni. Itu je tujuan. Tapi zaman hari ni dia dah jadi lain. Kan? Zaman dia nak akankan kemuliaan daripada makhluk dan sebagainya. Macam ada satu orang tu, kerja dia cari salah orang. Dia buat video, dia ambil video ustaz-ustaz lain, dia komen. Lepas tu dia kritik. Dia kata ni dalil tak kena lah, apalah ni cerita tak ada dalilnya. Dia komen. Semua orang kena, saya pun kena, Tok Guru Sidino pun kena, kan? Syekh Nuruddin pun kena. Tu kata dia ni syekh lagi besar kot. Sampai syekh pun dia bantai juga. Yang lagi pelik, ulama dalam Malaysia tak apalah, sebab dia pun orang Malaysia. Ulama dekat Indonesia pun dia bantai juga. Buya Yahya pun kena juga. Dia baginya, dia bubuhnya. Hebat sangat ke, kan? Kalau betul lah apa yang disampaikan itu ada masalah, ada tak kena, call lah, telefon lah, atau datanglah jumpa secara beradab. Kata mu pandai sangat, hebat sangat, kan? Patut kalau orang yang pandai, adabnya pun tinggi. Patut kalau beradab dengan alim ulama, bukan begitu cara menegurnya, kan? Bukan dengan buat video react. Patut komen sana, komen sini. Supaya apa? Supaya rating videonya tinggi, orang duk tengok, kan? Patut bolehlah gaji daripada Syekh Al-YouTubi tu. Baiklah, apa yang disebut oleh Ustaz Syakir Nasoha dalam video itu saya bahagikan kepada dua. Bahagian A tentang ajakan berdebat, bahagian B tentang membuat video react. Baik, bahagian A tentang ajakan berdebat. Pertama, sangatlah dikesali apabila Ustaz tidak dapat melihat gambar yang lebih besar. He cannot see the bigger picture. Sebaliknya, membataskan dirinya kepada gambaran yang sempit dan satu arah sahaja tentang berdebat. Konon orang yang ajak berdebat itu, saya nukil semula ya, dia nak gah ke? Dia nak orang kata dia alim besar ke? Sebab itu dia ajak orang debat supaya semua orang tengok, semua orang kalah dengan dia. Dia paling tinggi sekali. Dia ilmu paling hebat dalam negara ini. Dia nak akan kemuliaan daripada makhluk. Ish. Persoalan saya, apakah level seorang ustaz pun tidak boleh nampak dan menilai manfaat debat? Baik, kedua, apakah manfaat debat atau dialog ilmiah? Paling kurang ada dua manfaat. Manfaat pertama ialah ia merupakan salah satu cara mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu tidak semestinya satu cara sahaja, iaitu seorang bercakap dan yang lain mendengar, tetapi ada pelbagai cara. Salah satu daripadanya ialah dengan berdebat atau berdialog ilmiah, di mana masing-masing pihak mengemukakan dalil dan hujah. Dengan cara ini, kita, orang yang menonton debat, dapat belajar dalil dan hujah kedua-dua pihak. Kita dapat menganalisa dan sehingga akhirnya dapat menambah ilmu kita. Hanya orang yang sel-sel otaknya tidak berhubung, yang tidak mampu mengambil manfaat daripada perdebatan atau dialog ilmiah. Perdebatan ini adalah sesuatu yang maklum di kalangan para ulama sejak zaman awal sehingga ia disebut sebagai salah satu tradisi ilmu dalam Islam. Izinkan saya beri beberapa contoh masa kini. Kita ada Syekh Ahmad Didat rahimahullah yang berdebat dengan padri-padri. Kita ada Dr. Zakir Naik yang berdebat dengan pelbagai pihak. Dan juga satu masa yang lalu kita ada Ustaz Dr. Maza yang berdebat dengan Astora Jabat. Ingat tak?
Daripada perdebatan ini, kita dapat belajar ilmu yang baru, belajar menganalisa dalil dan hujah, serta mengambil pelbagai manfaat yang lain. Manfaat kedua, ia menjadi kayu ukur sejauh mana seseorang itu bertanggungjawab di atas kenyataannya. Sebagai contoh, setelah perkampungan sunnah tahun lepas, tahun 2023, ada seorang penceramah di pantai timur tu yang mengatakan ia adalah satu kesesatan. Maka Mufti Perlis, Dr. Mazhar, mencabar orang itu untuk datang ke Perlis berdebat. Namun dia tidak berani datang. Kemudian baru-baru ini, ada seorang profesor yang mendakwa sekian-sekian kisah sejarah. Lalu Ustaz Dr. Rozaimi menjemput beliau ke Kuips, Perlis untuk berdebat. Sayang sekali beliau juga memberi sekian-sekian alasan untuk menolak debat tersebut. Selain itu ada lagi beberapa contoh ya, seperti ada seorang tu yang digelar sebagai Ustaz Budak yang membuat sekian-sekian tuduhan. Bahkan mendakwa dirinya berani berdebat. Namun, apabila dijemput ke Perlis, dia memberi sekian-sekian alasan untuk menolak debat tersebut. Saya sendiri, Alhamdulillah, beberapa bulan yang lepas, telah sampai sebuah posting Facebook di mana seseorang itu mendakwa poligami hanyalah adat atau sunnah jibiliyah masyarakat Arab. Orang yang sama dalam posting yang sama menyatakan dia berani berdebat dengan sesiapa jua yang membantah kenyataannya itu. Lalu saya menawarkan diri untuk berdebat dengannya. Serta-merta dia menolak dengan sekian-sekian alasan. Tak mengapa, saya telah membuat video khas bagi menerangkan kebatilan kenyataannya itu. Alhamdulillah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila seseorang itu berani membuat kenyataan, apatah lagi kenyataan itu adalah lain daripada lain, dia hendaklah bertanggungjawab di atas kenyataan itu dan berani mempertahankannya. Salah satu sikap bertanggungjawab dan berani ialah dia akan sudi berdebat bagi mempertahankan kenyataan yang dibuat sebelum itu. Apabila dia enggan berdebat, bererti dia sendiri tidak yakin dengan kenyataan yang dibuatnya sendiri, mengisyaratkan kenyataan itu bukanlah satu kebenaran. Jika kita faham manfaat yang kedua ini, kita akan faham kenapa wujudnya ajakan berdebat atau dalam susul kata lain, cabaran berdebat. Ia supaya seseorang itu tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan sesuatu kenyataan yang lain daripada lain. Jika seseorang itu mengatakan sesuatu yang kita maklum, solat fardu 5 kali sehari, puasa wajib di bulan Ramadan, itu of course kita tak adalah nak ajak debat kan. Tapi bila keluar satu kenyataan, perkampungan sunnah di Perlis itu kesesatan. Gunung Jerai ada sekian-sekian kisah sejarah. Kita nampak ini sebagai satu sejarah. Tetapi apabila berlakunya, apabila disampaikan sekian banyak kisah-kisah tentang Gunung Jerai itu, perlahan-lahan ia akan memberi kesan kepada akidah seseorang di mana orang itu akan menganggap ada sesuatu karamah, sesuatu keistimewaan di Gunung Jerai itu. Lalu orang pun mulalah akan buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya di Gunung Jerai yang melibatkan akidahnya. Asalnya cerita sejarah. Asalnya kita kata alah sejarah saja kan. Tak, sejarah pun mesti ada sandaran, mesti ada keberanian untuk mempertahankan apa yang disampaikan, dan kita hendaklah maklum sejarah ini juga perlahan-lahan akan membawa kesan kepada akidah seseorang. Samalah sejarah kan. Di Yaman ada kubur Nabi Hud sebagai contoh. Di sini ada kubur kan. Ini kisah sejarah tak? Daripada sejarah itulah ia memberi implikasi kepada akidah seseorang. Okey, jadi jika hendak bercakap, bercakaplah yang benar dengan kebenaran yang diri sendiri bertanggungjawab ke atasnya dan berani mempertahankannya dalam satu debat atau dialog ilmiah. Di sana saya yakin ada beberapa manfaat debat yang lain, namun cukuplah pada peluang ini saya sebut 2 manfaat sahaja. Baik, ulasan ketiga tentang bahagian A ni, kita boleh terima jika ada sebahagian orang awam yang tak faham
gagal faham atau tak nampak manfaat debat. Disebabkan mereka orang awam yang mahu mengawamkan diri mereka, mungkin mereka tidak faham. Namun, jika level seorang ustaz pun tak faham, sebab itulah moto saya dalam membuat video ialah memandaikan dan mematangkan umat Islam. Baik agamawan mahupun orang awam yang bukan dalam jurusan agama. Tak cukup sekadar pandai agama, tetapi hendaklah juga matang dalam beragama. Orang yang matang akan nampak manfaat debat. Orang yang belum matang tidak akan nampak. Bahkan akan nampak apa yang di sebaliknya sahaja. Keempat, sebelum beralih kepada ulasan seterusnya, ingin saya jelaskan bahawa di sana terdapat hadis-hadis yang tidak menganjurkan perdebatan. Perdebatan yang tidak dianjurkan itu ialah apa yang tidak melibatkan akhlak yang baik, tidak berlandaskan ilmu atau memasyhurkan pandangan yang batil yang sebelum perdebatan itu, pandangan itu tidak dikenali pun. Jadi perdebatan ni jangan kita berdebat dengan individu atau dengan satu pandangan yang tak masyhur. Sebab dengan perdebatan itu yang orang tak kenal akan menjadi kenal, pandangan yang masyhur, pandangan yang tidak masyhur akan jadi masyhur. Ya. Jadi bila nak berdebat tu pun kita tengok juga dengan siapa dan topik apa yang hendak diperdebatkan itu. Okay? Adapun jika perdebatan dilakukan dengan akhlak yang baik, berdasarkan ilmu dan membetulkan kebatilan yang telah pun tersebar, maka ia dibolehkan. Sebab itulah sebagaimana yang saya kata di awal video tadi, perdebatan atau dialog ilmiah telah menjadi salah satu tradisi ilmu Islam. Berdasarkan hadis-hadis ini jugalah, perdebatan bukanlah sesuatu yang kerap dilakukan atau kerap menjadi ajakan. Orang-orang yang dianggap oleh Ustaz Shakir Nasoha sebagai suka mengajak debat, tak silap saya mereka hanya mengajak debat sekali-sekala saja. Bahkan boleh hitung sebelah tangan kan. Boleh kata dalam setahun 3, 4, paling-paling 5 kali saja. Apa yang lazim pada mereka yang mengajak debat ini ialah hampir setiap hari mereka menyampaikan ilmu melalui kuliah-kuliah agama, baik di masjid atau secara online. Sayang sekali, Ustaz tidak nampak apa yang menjadi kelaziman mereka itu, tetapi hanya nampak apa yang menjadi ajakan mereka secara sekali-sekala. Baik, sekarang kita masuk ke bahagian B, yang ini video react. Tentang hal ini saya telah jelaskan beberapa kali dalam video-video berasingan sebelum ini. Tak mengapa kita ulang kaji bagi mereka yang masih gagal faham dan tidak dapat nak brain tentang video react. Pertama, Ustaz menyatakan bahawa ada satu orang tu kerja dia cari salah orang saja. Okey, jika Ustaz merujuk kepada saya, kerja saya bukan mencari kesalahan orang. Saya tidak mencari, tetapi orang lain yang forward video-video itu kepada saya. Bahkan video Ustaz Shakir Nasoha yang sedang saya react sekarang ni pun, orang lain yang forward kepada saya. Saya terima 2 video ya. Video kedua mengandungi kesilapan yang berat, insya-Allah nanti saya ulas dan react. Kemudian saya tidak mencari kesalahan, sebaliknya kesalahan jelas terserlah dalam video-video yang saya terima itu. Oleh itu yang tepat kerja saya ialah membetulkan kesalahan yang telah tersebar luas. Kedua, Ustaz menyatakan bahawa bukan sekadar ulama Malaysia, ulama Indonesia pun dia bantai juga. Buya Yahya pun kena juga, dia baginya, dia bubuhnya. Bubuh tu apa maksud? Itu logat negeri lain kot. Baik, saya berkata jika Ustaz merujuk kepada saya tidak membantai sesiapa. Saya ulas, react dan kritik secara ilmiah. Cuma kadang-kala kritikan itu terasa pedas, sebab itulah dianggap ia adalah satu pembantaian ataupun kena bantai. Sebaliknya apa yang saya logokan bukanlah membantai, tetapi mengkritik, memberi react, dalil versus dalil, hujah versus hujah. Sekali lagi ya, nampaknya dah level Ustaz pun masih tak faham dan masih tidak boleh bezakan antara ulasan, kritikan ilmiah atau pembantaian.
Jika orang awam yang tak faham, maka dimaafkan kerana mereka orang awam. Namun jika sudah bergelar ustaz pun masih tidak dapat bezakan, saya geleng kepala sahaja. Baik, ulasan ketiga, ustaz seterusnya berkata, jika orangnya pandai, maka adabnya tinggi. Maka adab terhadap alim ulama ialah call atau datanglah jumpa secara beradab. Okey, saya jawab seperti mana yang biasa saya jelaskan sebelum ini. Jika kesalahan itu berlaku dalam suasana tertutup, maka pembetulan atau teguran juga dalam suasana tertutup. Contohnya katakanlah saya sembang-sembang dengan Ustaz Syakir di satu lokasi. Kemudian apabila pulang ke rumah, saya teringat sesuatu yang tak kena dengan perbincangan awal tadi. Maka disebabkan ia adalah perbincangan yang tertutup, maka saya juga menghubungi Ustaz secara tertutup berkenaan perkara itu. Berbeza dengan satu rakaman kuliah yang sudah tersebar luas, maka jika ada kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, pembetulan hendaklah juga disebarluaskan. Di sini mungkin ada yang berkata, hubungilah atau jumpalah terlebih dahulu ustaz tersebut secara tertutup dan maklumkan kepada beliau dan biarkan beliau sendiri yang membuat pembetulan itu. Saya jawab, jika anda hendak melakukan sedemikian, dipersilakan dan dipersilakan anda menunggu ustaz itu membuat pengumuman pembetulan di khalayak ramai. Dipersilakan anda menunggu. Dipersilakan anda menunggu. Dipersilakan anda menunggu. Adapun bagi saya, prioriti atau keutamaan adalah membetulkan kesalahan yang telah tersebar luas. Jadi ringkasnya, kesalahan yang berlaku secara tertutup, maka teguran dan atau pembetulan juga secara tertutup. Kesalahan yang berlaku secara terbuka atau sudah tersebar luas, maka teguran dan atau pembetulan juga hendaklah disebarluaskan. Sebagai contoh, video-video saya, jika ada yang salah dan ada orang yang nak react dan dia nak react secara terbuka, dipersilakan. Saya mahu orang ramai tahu bahawa saya telah melakukan kesilapan. Saya tak akan kata, kenapa kau buat video tu WhatsApp laku terlebih dahulu. Tak ada ya. Konsepnya kesalahan yang telah tersebar, maka pembetulannya juga hendaklah disebar luaskan. Baik, di sini ada poin penting yang ingin saya sampaikan. Sesiapa di kalangan para penonton yang dirahmati Allah sekalian yang sedang membuat sesuatu yang lain sambil mendengar video ini, minta berhenti sebentar dan beri perhatian yang tidak berbelah bahagi. Antara menjaga ketulinan Islam dan nama baik orang agama, mana satukah yang patut menjadi prioriti kita? Sebahagian orang, prioriti mereka ialah menjaga nama baik agamawan. Bukan semua agamawan, tetapi agamawan yang sealiran dengan mereka sahaja. Maka biarlah agamawan itu tidak beradab kepada Allah, Rasulullah dan Islam, asalkan nama baik agamawan pilihannya itu terpelihara. Namun bagi sebahagian orang lain pula seperti saya dan ramai para penonton yang dirahmati Allah sekalian, prioriti kita, keutamaan kita ialah membela ketulinan Islam, membela keaslian agama Islam. Adab kita ialah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebab itulah membetulkan kesalahan yang sudah tersebar luas menjadi keutamaan. Kepada para penonton yang dirahmati Allah yang mungkin baru dengan konsep video react dan tidak bersetuju dengan video react, cuba berlaku jujur dan tanya diri sendiri, kenapa anda tidak bersetuju? Apakah kerana ustaz, ustazah kesayangan anda, agamawan ikutan anda telah saya ulas, react dan kritik? Manakah yang sepatutnya menjadi keutamaan, menjadi prioriti anda? Membela Islam atau membela agamawan pilihan anda? Apabila seorang agamawan menyampaikan perkara bid'ah, khurafat, syirik, tafsiran Al-Quran yang salah,
hadis yang palsu, hadis dhaif yang tidak disampaikan mengikut syarat-syaratnya, hadis yang sahih tetapi dengan maksud yang salah, menyampaikan hukum yang sempit, hukum yang tidak tepat, atau hukum yang menyukarkan, padahal di sana ada pandangan lain di mazhab lain yang memberikan alternatif hukum yang lebih memudahkan. Adakah anda hendak berdiam diri semata-mata kerana agamawan itu adalah ikutan anda selama ini? Jadi sekali lagi, sepatutnya kita ni membela Islam atau membela manusia yang bergelar ustaz. Di sini saya bukan menyuruh, menganjurkan bersikap biadab kepada agamawan. Kita tetap beradab dengan mereka. Cuma adab itu ialah dengan membuat video react tanpa menggunakan kata-kata yang kasar mahupun mencela. Bagi yang hendak menghubungi secara tertutup, nak call dulu, nak jumpa dulu, kemudian bagi tahu, kemudian tunggu ustaz itu sendiri yang membuat pembetulan, silalah melakukannya dan silalah anda menunggu ustaz itu mengumumkan pembetulan supaya perkara itu tersebar luas. Silakan tunggu, silakan tunggu, silakan tunggu. Ulasan keempat, ustaz seterusnya menyebut bahawa orang yang membuat video react tujuannya adalah supaya rating videonya tinggi, atau mungkin ustaz masukkan view, jumlah view tinggi ya. Tentang hal ini nampaknya ustaz tidak merujuk kepada saya. Apabila membuat video-video react, seingat saya tidak pernah mengajak orang subscribe kepada saluran YouTube saya. Tak pernah mengajak orang tekan butang loceng supaya dapat notification, dan tidak pernah minta orang share video-video saya. Terserah kepada diri masing-masing sama ada hendak tonton atau tidak, hendak subscribe atau tidak, hendak share atau tidak. Ulasan kelima, terakhir ustaz sebut dengan rating yang tinggi akan dapat gaji daripada Syekh Al-YouTube. Sekali lagi, ustaz tidak merujuk kepada saya. Saya tidak monetize saluran YouTube saya, maka dengan itu saya tidak menerima apa-apa bayaran daripada pihak YouTube. Cuma jika ustaz memang merujuk kepada saya, maka ustaz telah membuat sangkaan tanpa menyemak terlebih dahulu. Di sini para penonton yang dirahmati Allah, nampak tak betapa pentingnya apabila membuat video react, kita mestilah sebut nama orang yang kita tuju react tu, nama orang yang kita tujukan kritikan itu. Jika tidak disebut nama, akan timbul sangkaan-sangkaan. Siapa yang dia masukkan tu? Siapa yang ni? Sebut nama, tak apa, jangan takut. Tak ada apa-apa salah. Kalau anda ada hujah, ada bukti bahawa Hafiz Firdaus bin Abdullah buat salah, sebut saja nama. Tak payah sebut secara umum, dan kita pun sekarang you are talking about who now, kan? Okey, tak apa. Ulasan keenam. Ini sebagai poin tambahannya, iaitu video react sebenarnya adalah salah satu cara penyampaian ilmu atau pembelajaran ilmu. Ini sebagaimana perdebatan, macam saya sebut tadi, adalah juga salah satu cara pembelajaran. Maka video react juga adalah salah satu cara pembelajaran. Bahkan cara pembelajaran yang lebih baik, lebih efektif. Ini kerana video react adalah umpama satu case study di mana kita dapat belajar daripada video yang sedang di-react itu. Contohnya dalam bidang kerjaya saya, dan ini bidang aviation, penerbangan, kita memang diajar dan belajar untuk memandu kapal terbang dengan selamat, safety first kan. Akan tetapi dengan menjadikan kemalangan yang pernah berlaku bagi mana-mana pesawat, mana-mana airline sebelum ini, semuanya ada official report. Kita merujuk kepada official report, bukannya laporan di media ataupun gosip-gosip ya. Jadi ya, jangan menjadikan kemalangan yang pernah berlaku sebelum ini sebagai satu case tadi. Kita pilots ya dapat belajar kenapakah kemalangan itu berlaku dan mengambil iktibar agar ia tidak berulang lagi. Demikian juga saya yakin dalam bidang-bidang lain, dalam jurusan-jurusan lain, jika diambil sesuatu yang pernah berlaku sebagai case study, kita akan dapat belajar lebih berbanding tanpa case study. Dalam bidang undang-undang misalnya,
para peguam menggunakan kes mahkamah yang pernah berlaku sebagai kes tadi mereka. Dalam bidang jurutera bangunan atau jambatan misalnya, mereka menjadikan kes runtuhan sebagai kes tadi. Misalnya lah, yang dalam bidang perubatan pun memang belajar medicine kan. Tetapi kalau adanya satu pesakit dan mereka menjadikan pesakit itu sebagai kes tadi, sudah tentu mereka akan dapat belajar lebih banyak lagi. Dan ini saya yakin juga berlaku dalam pelbagai bidang lain lah, tanpa terhad kepada aviation, law, engineering atau medicine saja ya. Oleh kerana itu, alhamdulillah, saya mendapat banyak komen positif daripada para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bahawa mereka dapat belajar banyak daripada video-video react saya. Hanya segelintir yang belum lagi, moga-moga di masa yang terdekat ini, insya-Allah ya. Kalau anda rasa tak setuju, stop. Be honest to yourself. Why you cannot accept video react? Is it because that person that I react is someone that is close to you, that you have been following all this while, and you cannot accept that he has done something wrong? But now, ask yourself, your priority is to take care the original teaching of Islam, or to take care the good name of your ustaz. Which should be your priority? I am not asking you to be rude. I am not asking you to be cruel to that particular ustaz, but which should be your priority? Is it to take care the good name of Islam, or to take care the good name of that particular ustaz or ustazah? Moga-moga di masa yang terdekat, insya-Allah, mereka yang sebelum ini tidak setuju dengan video react akan setuju. Baik, ulasan ketujuh dan terakhir, video react berperanan sebagai satu bentuk check and balance supaya orang agama, para agamawan tidak bebas begitu saja. Sebelum ini, para agamawan, maaf kata, ala-ala diktator, di mana mereka boleh menyampaikan apa saja tanpa ada sesiapa yang boleh menyoal, menyemak atau mengkritik. Maka dengan adanya video react, orang-orang agama, para agamawan akan tahu mereka tidak lagi memiliki kebebasan sepenuhnya. Penyampaian mereka akan disemak, akan dikritik dan akan diterangkan kesalahannya jika terbukti bersalah. Apatah lagi jika yang menyemak dan yang mengkritik itu adalah seorang juruterbang kan. Sebab sebelum ni tak ada orang pun. They can talk whatever they want to talk and nobody question. Kalau ada orang nak tanya pun, kita tanya lebih-lebih, akan dianggap sebagai tidak beradab kepada ulama, tidak beradab kepada agamawan kan. No. Sekarang ini kata pepatah Inggeris, don't force people to respect you but earn your respect. Jangan harap, jangan paksa orang menghormati anda, tetapi berusahalah supaya orang menghormati anda. Jika para agamawan, jika ustaz, ustazah mahu dihormati, jangan automatik harap orang hormat anda. Sebaliknya, sampaikanlah agama ini dengan dalilnya, dengan hujahnya, dengan kata-kata yang baik, dengan penuh tanggungjawab. Dengan itu orang akan menghormati anda. Jika main tembak saja hadis, jika main tembak saja boleh berdoa kepada pokok, boleh berdoa kepada orang mati. Nak elak motor hilang, tulis nombor sekian-sekian. Doa nak baca doa untuk jaga mata, baca doa waktu ambil buang macam itulah kan. This kind of rubbish, no, we are not going to respect people who does that ya. Sama juga ya. Jadi bagi para penonton yang baru di saluran YouTube yang tak faham, sebab saya baca komen-komen, mereka tak faham kenapa saya ni buat video react. Cuba anda, daripada anda tanya saya, cuba anda tanya diri anda sendiri, why you cannot accept video react? Kan? Sebab ini adalah sesuatu yang baru. Selama ni para agamawan bebas, umpama, ala-ala diktator, dan kita tidak boleh buat apa, dan mereka pun sewenang-wenangnya menyampaikan agama. Sekarang ini dengan adanya video react, ia umpama check and balance, di mana saya ataupun orang-orang lain akan menyemak video-video tersebut, dan jika ada yang perlu diulas, di-react dan dikritik, kita akan melakukannya dengan cara yang adil, lagi
ilmiah, bukan sekadar membuat tuduhan kosong semata-mata. Sebab kita maklum ada seorang lagi YouTuber itu yang hendak react kepada ustaz lain, tetapi dia sering berdusta. Dia potong video dengan cara memotong supaya kata-kata orang tu out of context. Ada poster pun dia potong poster. Dia orang tak kata sedemikian, dia kata putting words into other people's mouths. Apa lagi ya? Dia boleh ambil daripada satu website, kemudian dia tutup website itu supaya orang pun anggap ini sesuatu yang lain. Padahal website itu sesuatu yang lain kan. Jadi YouTuber ni pun manusia, ada yang jujur, ada yang tidak. Namun yang pentingnya dengan adanya video-video react ini, ia menjadi satu check and balance kepada para agamawan yang sebelum ini bebas menyampai apa saja. Tak ada orang nak check kan. Sekarang ini ada orang yang check. Okey, jadi saya ulangi, melalui video react dan proses check and balance, agamawan yang positif akan menaik taraf penyampaian agama mereka supaya berada di standard yang lebih tinggi. Mereka akan membuat homework sebelum kuliah, menyiapkan dalil dan hujah serta berhati-hati apabila bercakap. Pun begitu, di sana tetap akan ada agamawan yang negatif. Mereka hanya akan merungut, membuat sekian-sekian dakwaan dan tuduhan, bahkan mengambil tindakan copyright strike ke atas video react. Bukannya mereka nak mengaku salah dan membetulkannya, tetapi membuat copyright strike. Dan bila mereka membuat copyright strike, itu sendiri menjadi petanda bahawa mereka memang salah, tetapi tidak boleh menerima kesalahan itu. Baiklah, demikian ulasan dan react saya ke atas video Ustaz Shakir Nasoha. Moga-moga Ustaz lebih bijak dan matang. Bagi setiap sesuatu kita ada pilihan untuk lihat dari sudut yang positif atau lihat dari sudut yang negatif. Maka lihatlah perdebatan dan video react dari sudut yang positif. Namun, jika tetap hendak lihat dari sudut yang negatif, dipersilakan, peranan saya hanyalah menjelaskan. Bagi para penonton yang masih tidak boleh terima video react, cuba bertanya kepada diri sendiri, kenapa anda tidak boleh terima? Sebagai seorang Muslim, manakah lebih utama, membela kebenaran Islam atau membela manusia yang sepatutnya bercakap benar tentang Islam, tetapi mereka telah mengkhianati peranan mereka sebagai seorang agamawan? Baiklah, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.